Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia dan taufik. InsyaAllah kita dapat bersama lagi pada malam ni insyaAllah untuk kita meneruskan pembacaan kitab kita ni, Sayyidina Ali Muhammad, Fathur Rahman, doa dalam Quran, kisah dan tafsiran yang Sayyidina Ali Muhammad yang ni jilid kedua, tak di buku, belum di print lagi. Saya suruh dia yang ada. InsyaAllah Sayyidina Ali Muhammad mudah-mudahan Sayyidina Ali Muhammad menjadi manfaat untuk kita lah insyaAllah. Hari ini kita masuk doa yang ke-37. Buku yang pertama 30 doa. Buku yang kedua ada 30 doa lagi. Ini doa yang ke-37 daripada buku kedua. Ada dua doa dalam susunan ayat ini. Yang pertama surah Al-Mu'minun ayat ke-26, dan yang kedua surah Al-Mu'minun ayat yang ke-29. So, dia dalam satu himpunan ayat yang sama, menceritakan kisah yang sama, Sayyidina Ali Muhammad. Dia ada dua doa. Yang pertama ayat 26, Rabbinsurni bima kadzabun. Sayyidina Ali Muhammad yang bermaksud, ya Tuhanku, tolonglah aku kerana mereka mendustakan aku. Yang kedua ayat 29, Rabbi anzalni, macam mana dia biasa nampak pula segala siman dia. Ayat 29 surah Al-Mu'minun. Quran apa dia? Ustaz Zazam buat semua Rabbana. Cari surah Al-Mu'minun ayat 29. Ustaz Zazam buat semua yang mana yang 40 doa. Oh, yang 110 tu. Yang tu semua doa-doa, tempat semua doa. Ini doa Al-Quran je. Yang saya ambil ini semua doa-doa yang ada dalam Quran. Ada 60 doa dalam Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, ada dua doa. Doa ni sebenarnya Sallallahu alaihi Muhammad, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Allah menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam bahawa dia berdoa kepada Tuhannya untuk meminta tolong kepadanya terhadap kaumnya. Seperti yang disebutkan dalam ayat yang lain, seperti firman-Nya, "Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir."
Maka dia mengadu kepada Tuhannya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan. Oleh sebab itu menangkanlah aku. Tercatat dalam surah Al-Qamar ayat ke-10. 29. Terima kasih. Ayat dia berbunyi ayat 29. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tu doa dia. Ya Tuhanku, tempatkanlah aku di tempat yang diberkati dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Tu doa. Terima kasih. Baik, Wassalamualaikum Muhammad. Nabi Nuh alaihi salam berhadapan dengan kaum dia yang menentang dia. Kita akan cerita semua tentang Nabi Nuh alaihi salam. Ini mula dia mukadimah daripada doa ni. Lalu dia berdoa, dia minta tolong kepada Allah SWT. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka Allah cerita dia mengadu kepada Tuhannya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, sebab itu menangkanlah aku. Surah Al-Qamar ayat 10. Dan dalam ayat ini disebutkan Rabbin surni bima kadzabun. Ya Tuhanku, tolonglah aku kerana mereka telah mendustakan aku. Kita ni dalam kehidupan kita ni kadang-kadang kita diuji dengan orang-orang yang sallallahu alaihi Muhammad mengalahkan kita walaupun kita berada pada pihak yang benar. Banyak keadaan lah tuan-tuan. Kita tahu kadang-kadang kita betul, tapi kita tak mampu nak berujar, kita tak mampu nak mempertahankan. Tuan-tuan jangan risau, kita ada Allah. Kita Allah saja mana. Kita susah hati. Tambah-tambah kalau kita betul. Kalau kita benda tu kita betul, orang kata kita buat tapi kita tak buat contoh. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Dan ingat Allah dah. Nabi Nuh alaihi salam tak mampu nak berhadapan dengan kaum dia. Tuan-tuan bayang 950 tahun usia dia. Dia berdakwah saja 900 tahun berdakwah, 80 orang je ikut dia. Ni berapa ramai orang yang duduk di sekeliling dia. Dia bangunkan ataupun dia buat kapal tu atas bukit tu 40 tahun. Ni bukan cerita setahun dua buat hantar tu, tapi hantar pergi Kelang dia buat, tak apalah. Itu tiap hari dia naik bukit, pergi potong pokok, pergi paku 40 tahun. Macam-macam orang kata. Orang kata macam-macam. Kita ni sikit sangat kadang-kadang Allah uji. Tapi subhanallah tak mampu. Allah sebut dalam Quran, Allah sebut apa? Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selalu baca ayat tu. Lepas maghrib baca, lepas subuh baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membebankan seorang lebih daripada kemampuannya. Maksud? Maksudnya apa saja ujian yang main dekat kita. Orang kata ke, orang fitnah ke, orang buat zalim kat kita ke, apa yang main kat kita, dia tak akan lebih daripada kemampuan kita. Hal tu je. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi pasal apa kadang-kadang kita tengok orang lain, dia okey je. Kita kena sikit pada dia, tapi kita rasa macam berat sangat. Tahu siapa? Bukan sebab beratnya beban tu, tapi iman kita yang lemah. Tuan-tuan biasa naik kapal terbang. Kalau kapal terbang yang domestik ni, dia ada dua jenis kan. Satu yang propeller tu, propeller kecil sikit lah. Daripada KL pergi Penang, kita beli tiket Malaysia Airlines. Tengok-tengok dia naik Firefly. Kita duduk berangan, bagus lah hari ni naik Malaysia Airlines okey sikit lah. Pergi tengok Firefly, pergi bawa flight pergi hujung sekali tu, tu masuk tu, turun tangga tu dia lah tu. Sallallahu alaihi wasallam. Ada beza tak perjalanan tetap 1 jam? Tetap 1 jam sampai Pulau Pinang. Tapi kalau ribut, kena dia panggil apa? Sallallahu dia panggil ribut, hujan. Ada beza tak di antara kedua ni? Sangat berbeza. Kalau terbang yang Boeing tu pun, yang Boeing tu ke Airbus ke yang kecil, dia tak berasa sangat, berasa lah juga. Kita pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Takut kan? Tuan-tuan kalau naik yang propeller tu, Allah subhanahu, bukan dekat muka kita pucat. Tengok stewardess punya muka pun pucat.
Kita tengok depan kelang kabut, kita lagi kelang kabut. Dah sudah dah aku hari. Padahal tuan-tuan, dia punya cuaca tu sama aja. Cuaca tu sama aja. Tapi pasal apa yang ni berasa kuat, yang ni berasa tak orang nak kuat? Tak pasal apa? Pasal saiz kapal terbang. Dia ni ribut dia sama aja. Saiz kapal terbang yang menyebabkan yang ni berasa kuat, yang ni berasa kurang. Nilaian itulah iman kita. Kadang-kadang ujian tu sama aja Allah bagi. Tapi orang yang iman dia lemah, macam kapal terbang yang propeller tadi lah. Orang yang iman yang kuat, macam kapal terbang yang besar tadi ni. Ujian dia tak sama, tapi rasa dia berbeza. Bila kita kena uji macam ni, Nabi SAW ajar dekat kita, sabar. Sabar. Orang yang bersabar dengan ujian, kata Nabi SAW, ada sebuah hadis, sebuah riwayat yang bercerita Rasulullah Alaihi Muhammad tentang orang yang bersabar bila dia diuji dan dia mengelak daripada berbalah. Apa kata Nabi SAW? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman taraka al-mira'a. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Wa in kana muhiqqan. Aku menjamin sebuah rumah di pinggir syurga. Aku jamin satu rumah di dekat bahagian daripada syurga ni kepada siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia duduk pada sisi kebenaran. Dia benar, betul dia. Orang kata dia macam-macam, orang fitnah dia macam-macam. Dia diam, dia sabar, tak kata apa. Bila bertahan, bila buat press conference ke apa ke semua, dah dia buat diam, dia buat tak tahu. Allah jamin dekat dia satu rumah di pinggir syurga. Pasal apa hebat sangat jaminan Allah ni? Pasal benda tu berat dan susah nak buat. Kalau dia kata kita buat dan memang kita buat pun, kita tu berujah lagi. Nak betul juga yang kata kita tak buat tu. Saya sebab dan apatah lagi kalau dia kata kita buat benda yang kita tak buat. Lagilah kita nak berujah. Aku tak buat. Sungguh aku tak buat. Tapi larat mana kita nak pergi cerita kat semua orang nak berbetul keadaan tu. Nak cerita apa? Tapi jumpa seorang ni beritahu dia, jumpa orang ni beritahu, jumpa ni beritahu. Larat mana nak beritahu? Lagi satu, bila kita berujah dengan dia, sagi, Salih Muhammad, kalaupun akhirnya beritahu kata kita betul, dia akan pergi cari jalan lain pula, nombor dua pula untuk jatuhkan kita. Dia ni, tak habis ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, sallallahu alaihi Muhammad. Lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Ingat Nabi kata dalam sebuah riwayat yang lain, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Para sahabat Nabi SAW beritahu dalam sebuah riwayat, mahukah aku beritahukan kepada kamu perkara yang dengannya Allah akan meninggikan kamu dan Allah akan mengangkat darjat kamu. Allah akan angkat darjat kita dari sisi Allah. Kalau Allah angkat darjat kita dari sisi Allah, Allah akan angkat darjat kita dari sisi manusia. Jangan risau. Yang saya sebut, biar kalau semua orang kata kita tak betul pun, tapi Allah kata kita betul, cukup lah. Cukup lah. Tidak. Tapi boleh tak? Payahlah. Pasal duk angguk sangat. Jangan minta, jangan minta. Saya sebut. Orang curi slipper pun kalau ada malaikat main lah, makna mau tak saya angkat bukit tu. Malaikat angkat begitu tiba atas kepala dia lah. Slipper tu menyusahkan orang mesti. Dan selihat semat tu kita lah. Nabi sebut, para sahabat pun berkata, bala ya Rasulullah, bahkan Rasulullah kami nak tahu apakah amalan yang akan mengangkat darjat kami di sisi Allah ni. Kata Nabi SAW, yang pertama, berlapang dada kepada orang yang bodoh yang menyakiti kamu. Orang yang duk menyakiti kita ni, kita anggap dia orang bodoh lah, dia tak reti lah. Kalau dia reti,
Dia nak buat zalim kat orang tak? Tak, kalau dia mengaji lah, dia tahu buat zalim kat orang, dia akan merosakkan pahala amal dia, akan nanti hilang pahala-pahala dia, dosa orang tu pula dia tanggung. Agak-agak dia akan buat tak? Dia tak buat lah, disebabkan kejahilan dia lah dia buat macam tu. Macam kita dulu, waktu kita jahil macam-macam kita buat. Tuan-tuan berlapang dada dengan orang yang sallallahu alaihi Muhammad bodoh, yang menyakiti kamu, Allah akan angkat darjat kamu. Nombor 2, memaafkan kesalahan orang yang menzalimi kamu. Allah. Satu hal lagi, dia buat zalim kat kita tuan, dia khianat kita, dia buat zalim kat kita, dia jatuhkan kita, dia fitnah kita, sampai orang kata macam-macam kat kita. Kadang-kadang kesan tu sampai anak-anak isteri kita, sampai keluarga kita dengar. Saya cakap kan, zalim. Tahu kita kata apa? Saya maafkan dia. Oh, inilah subhanallah. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, Allah kata apa? Allah akan kurniakan syurga. Salli ala sayyidina Muhammad. Uiddat lil muttaqin, kepada orang yang bertakwa. Bagi syurga apa ni? Tuan-tuan, saya sebut syurga yang arduhas samawati wal ard, syurga yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa ni. Di kalangan orang yang dapat takwa ni kepada siapa kan? Orang yang wal afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah akan bagi dia syurga ni seluas langit dan bumi. Satu tingkatan syurga, satu tingkat syurga ni Nabi sebut sallallahu alaihi Muhammad, syurga ada mi'atu darajat, 100 tingkatan. Wa baina darajatan, di antara dua darjat itu baina samawati wal ard, di antara langit dan bumi, keluasannya. Orang yang duduk atas tu, dia tengok orang duduk bawah ni macam bintang, macam kita tengok bintang tu, punya tinggi je. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu syurga. Allah akan bagi pada siapa ni? Orang yang wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang ni. Tuan-tuan nak tenang, tuan-tuan maaf orang. Tuan-tuan nak tenang hati, tuan-tuan maafkan orang. Selagi tuan-tuan duduk rasa sakit hati dengan orang, tuan-tuan simpan dendam dalam hati, tuan-tuan tak tenang. Dia relax ya, balik tidur kat rumah dia. Dia relax ya, makan, enjoy, pergi lepak sana. Malam-malam pergi, saya cuma pergi nasi lemak royal, relax. Kan? Kita di rumah dia, aduh ya Allah, kasihanlah ya Allah, pasal apa lebat aku ya Allah, pasal apa. Sakit dalam hati macam mana itu ya? Dia relax tak apa. Sakit dia. Nah. Dah. Jadi rezeki aku rezekilah. Tak ada rezeki aku buat macam mana? Ada rezeki aku yang Allah akan bagi. Tapi sembang boleh lah. Sembang boleh lah. Tapi kalau buat macam tu, sudah Allah akan bagi kita. Yang ketiga, infak, sedekah kepada orang yang tak pernah peduli kepada kamu. Infak dekat orang yang rapat kita ni salah. Tapi orang jenis tak pernah peduli kita, pergi bagi ke dia. Ni A. Dan yang keempat, menyambungkan hubungan silaturahim kepada orang yang memutuskan. Dia putus, yang tu kita pergi sambung. Lihat semua. Ini orang ni Allah akan angkat darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi SAW menceritakan, apabila Allah menghimpunkan seluruh makhluk, waktu Allah himpun semua makhluk Allah di mahsyar nanti, himpun semua tu, lalu Allah pun panggil, terdengar satu suara panggil, mana orang-orang yang istimewa, orang special, mana orang-orang istimewa ni? Lalu riwayat disebut, maka berdirilah satu kelompok manusia dengan jumlah yang kecil, bukan ramai, sikit kan. Ramai sikit kan. Ni geng-geng macam geng-geng 10 akhir Ramadan tarawih. Sikit. Ramai sikit kan. Lalu subhanallah, depa yang sikit ni berjalanlah mereka bersama-sama terus masuk syurga. Terus masuk syurga.
Lalu mereka disambut oleh para malaikat. Para malaikat pun heran, ni memang Allah gini ni. Lalu para malaikat pun tak tahu apa kisah dia ni. Malaikat tanya, apakah keistimewaan kamu ni? Sampai kamu dipanggil manusia paling istimewa ni. Apa keistimewaan kamu ni? Tak dapat jawab apa. Salih ala Muhammad. Dahulu kami bersabar ketika dizalimi dan berlapang dada ketika disakiti. Dua benda yang sangat susah nak buat. Sebab tu sikit saja, subhanallah, saya sebut orang yang akan duduk pada posisi ini. Waktu dia kena zalim, dia buat apa? Sabar. Salih ala Muhammad, sabar. Waktu dia kena disakiti, dia buat apa? Berlapang dada. Lalu para malaikat berkata apa? Masuklah dalam syurga. Itulah sebaik-baik balasan kepada orang yang berbuat yang itu. Tentu, kalau lagu tu Salih ala Muhammad, janganlah. Kita ada Allah. Ni kadang-kadang ni nak buat tak buat tak tahu lagi tuan. Tapi paling tidak kita ada ilmu ni lah. Lu tahu kalau ada main time-time dan momen-momen dia tuan-tuan ni, kita angkat tangan mengadu ke Allah. Nabi Nuh AS mengadu. Rabbin surni bima kadzabun. Wahai Tuhanku, tolonglah aku kerana mereka telah mendustakan aku. Dalam ayat yang lain dia kata apa? Saya sebut fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka dia mengadu pada Tuhannya, aku ini adalah orang yang dikalahkan. Oleh itu tolong menangkan aku ya Allah. Dan zaman. Maka waktu tu Allah bagi bantuan dekat Nabi Nuh AS. Buat macam mana? Lalu Allah perintahkan Nabi Nuh untuk buat perahu besar. Buat perahu besar. Salih ala Muhammad, dengan pembuatan yang kuat dan kukuh atas bimbingan Allah. Dan hendaknya lah Nabi Nuh mampu untuk memuatkan dalam bahtera itu sepasang daripada tiap-tiap jenis makhluk. Binatang, manusia, tumbuh-tumbuhan, semua main pasang-pasang. Hendaknya waktu itu Nabi Nuh membawa keluarganya yang beriman saja ke bahtera itu. Salih ala Muhammad. Illa man sabaqa alaihi alqaul, kecuali orang yang terlebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di sisi Allah SWT di antara mereka. Yang ini orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah akan binasa. Mereka adalah termasuk daripada kalangan ahli keluarga Nabi Nuh AS sendiri yang tidak beriman. Seperti anak dan isterinya, hanya Allah lah yang maha mengetahui. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang dulu suami isteri tak okey. Kita waktu muda-muda dulu memang dua-dua ni jadi macam tak kenal akhirat lah. Saya Muhammad, jenis hura-huri semayang pun tak waktu kita mula-mula kahwin dulu. Tapi dapat hidayah. Bila suami dapat hidayah, isteri tak mau. Ada tak? Ada. Duk mengadulah ustaz, isteri saya tu ustaz, buat macam mana? Kita laki-laki, kita yang beli berat. Ustaz dia pun masak beras, Ustaz kena beri dia tak masak. Tuan-tuan, Salih Muhammad, yang lebih masalah bila isteri nak berubah tapi suami tak mau. Yang ni lagi susah. Lagi susah. Mengadu Ustaz tak bagi kami pergi ngaji, tak bagi kami pergi duduk majlis ilmu, tak bagi kami nak Ustaz kami berubah. Ada yang pakai tudung, suami suruh tanggai tudung ada. Nah, saya sebut, suruh pakai lagu ni, malu kot orang. Saya sebut, pakailah selok jin ketat-ketat sikit. Ada, tuan-tuan, saya sebut. Kita kadang-kadang kita duduk dalam kelompok, kita tak jumpa kelompok orang. Masa pelik, tengok. Kita campur macam-macam orang, kita akan kenal. Kita akan tengok macam-macam orang. Saya ala semua. Macam-macam benda-benda kadang-kadang buat benda-benda yang tak mampu untuk kita fikir tak boleh buat. Situ orang ni. Ada yang swap wife. Kita tahu swap wife. Jadi parti berhimpun kan, geng-geng ni kawan-kawan ni kawan-kawan. Hari ni isteri hang bagi isteri ni, isteri ni tukar. Tak ada. Ini bukan cerita luar negara ni, ini cerita bukan cerita orang lain, cerita orang Melayu ni. Tuan-tuan boleh fikir gitu. Tak boleh fikir kita. Kalau kat kampung saya sebut I cannot brain. Orang kampung saya sebut, selalu sebut begitu. Tapi orang buat. Subhanallah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita nak berubah, tapi ada ahli keluarga kita yang tak mau berubah. Kita doa pada Allah. Doa bagi kita ni, anak-anak kita semua ikut.
Kalau tuan-tuan dapat pergi satu tempat sebab seronok pergi dekat New Zealand, cantik New Zealand. Tempat cantik kan? Cantik. Saya teringin nak pergi sangat-sangat. Tak sampai pergi. Kalau tuan-tuan pergi seorang-seorang, syok lah. Syok lah juga dapat tengok ni amat cantik-cantik, seronok kan. Dia pergi seorang-seorang kan. Satu bola Facebook lah, bola Instagram, gambar apa mahu tunjuk ke orang. Tapi kalau kita pergi dengan isteri kita, dua orang, syok tak? Lagi syok. Lagi syok. Saya syok. Jalan sana, jalan sini dengan isteri kita, lagi best. Tapi kalau kita pergi sekali dengan anak-anak kita semua, lagi best tak? Lagi syok. Kita pergi sekali dengan anak cucu kita semua sekali pergi. Tadi sewa satu bas kat sana. Jalan sana ni. Lagi syok. Ada satu tempat lagi syok kan. Lagi indah, lagi cantik, nama syurga. Lagi cantik, nama syurga tempat tu. Tempat yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, akal pun tak ada terfikir. Cantiknya tempat ni nama syurga. Tuan boleh bayang tak kalau kita masuk surau, syok tak? Kalau kita masuk dengan isteri kita, syok tak? Lagi syok. Kalau kita masuk dengan semua di keluarga kita, syok tak? Lagi syok. Tapi macam mana keadaan kalau kita masuk syurga, isteri kita masuk neraka? Kita suami isteri ni masuk syurga ni, anak kita daripada jauh, mak tolong, mak kami nak masuk neraka hari ni. Kita suami isteri nak masuk, anak kita masuk neraka. Di dunia lagi kita boleh tengok dia tu oleh neraka, oleh syurga kalau pakaian yang macam tu. Setiap helai rambut itu orang nilai. Setiap helai rambut tu ada dosa. Dia post dekat Facebook dia, kita boleh tahu dia post tu dosa kepala. Kita nampak, tapi kita tak boleh tengok anak kita. Bayangkan kalau dia mati dalam keadaan yang macam tu. Mati bukan kira tua lagi kan. Tengok tiap hari keluar mati, kita pun nak risau. Bukan tunggu tua lagi. Dalam keadaan dia macam tu, yang dia pakai seluar macam tu, yang tudung aurat tak tutup lagi, yang pakaian dia macam tu, gampi aksiden so mati. Macam mana keadaan tu? Tuan tak kita tu. Bukan nak boleh tolong taubat kat dia tu. Dia dapat lihat dah. Duduk nanti duduk pada masyarakat, kita nampak dia tu. Yang lebih takut dia kata apa? Ya Allah, saya masuk neraka hari ni, tu mak saya punya pasal. Tak saya punya pasal. Dia boleh biar tu hidup kat dalam langsung dia tak ada. Wow, saya selamat. Tapi kalau kita dah tunai tanggungjawab, kita dah ajak dah, kita dah pujuk dah, kita nasihat dah, kita lepas. Tapi tetap kita akan menyaksikan dia masuk neraka. Allahumma salli. Sedih Nabi Nuh AS. Sebab apa? Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Isteri dia tak ikut dia. Anak dia seorang nama Kan'an. Lagilah yang tu duduk depan dia, tak apa ayah, kami bersama dengan kamu ayah, kami dia okey ya, saya akan sama apa pertahankan ayah. Sampai bila anak dia tiba-tiba tak boleh naik, anak dia tak mau naik, dia heran. Dia kata dekat Allah, siapa dia kata saya Allah, pasal apa yang tu, pasal apa yang ni tak naik dengan kami, mailah. Sampai Allah beritahu kata dia tak termasuk daripada kalangan orang beriman. Terkejut dia. Pasal selama ni dia duduk depan Nabi Nuh AS, macam dia support sangat Nabi Nuh AS. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Tuan-tuan, itulah yang berlaku. Kita ambil pengajaran daripada situ. Kadang-kadang apa yang kita nak daripada keluarga kita, kita tak dapat macam mana yang kita nak. Tapi jangan berhenti berusaha. Ya. Buatlah macam mana pun bagi dia dekat dengan Allah. Bukan untuk kita. Bukan nak pergi dekat yang kita. Dah, kita tak nak nilai apa pun. Malah pakailah elok sikit, semayanglah jangan tinggal. Tak ada sikit pun untuk kita. Tapi untuk dia. Pasal sayang kat dia. Dia tu support, dia tu anak. Kita yang lahirkan dia. Kita yang menyusukan dia. Kita yang bagi makan dekat dia. Sanggup tak nanti, kalau nanti dia masuk neraka? Tak mahu. Dan saya semua. Setiap hari Jumaat dalam kitab Khususiyat Yaumul Jum'ah, Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala himpun antara perkara yang akan disaksikan oleh ibu bapa yang telah meninggal dunia ialah kebaikan-kebaikan dilakukan oleh anak-anak dia akan dibentangkan kepada ibu dan ayah dia pada setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat
Ayah mak ni akan tengok dia anak aku hari ni sedekah, anak aku ni semayang, hari ni anak aku buat ibadat, hari ni anak aku tutup aurat elok, hari ni anak aku pergi dakwah, hari ni anak aku seronok dia seronok dengan nikmat tu. Nikmat dibentangkan. Seronok ayah tu. Ya Allah betulnya seronoknya. Walaupun anak tu tak niat pun pahala kat dia. Tapi dia nampak segala kebaikan-kebaikan yang dibuat semua nampak seronok. Tapi subhanallah dalam satu keadaan yang lain kemaksiatan yang dia buat pun akan dibentangkan. Sedihlah dia. Kalau kebaikan dia dapat manfaat. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia dapat manfaat. Seronok dia, masya-Allah. Iyalah dia besarkan budak tu sembahyang. Tu pahala dia. Dia bagi makan budak tu buat ibadat banyak. Tu pahala kat mak dia. Dapatlah pahala. Ayah dia hantar pergi sekolah agama lah, jangan baca Quran lah, jangan doa lah. Semua dia buat, semua dapat manfaat kat dia. Tapi kalau anak buat maksiat dapat tak kat dia? Anak dia tak tahu aurat dapat kat dia? Anak tu lah kena azab sendiri, anak tu lah tanggung dosa dia sendiri. Dia akan kena kalau dia dulu waktu hidup dia tak pernah tegur. Dia akan kena kalau waktu hidup kat dulu dia tak pernah nasihat, dia tak pernah tunjuk, dia tak pernah ajak, dia akan kena. Dia akan kena bukan sebab budak tu tak tutup aurat, dia akan kena sebab dia dulu tak ajak tutup aurat. Faham tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah sayyidina, maka Allah pun kata salli ala sayyidina illa man sabaqa alaihi alqaul, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab atas mereka. Firman Allah Taala lagi, wala tuqatibni fil ladzi zalamu innahum mughraqun, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, kerana sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Ngadu Allah, ngadu Nabi Nuh tentang anak dia tu. Ini anak saya. Ini anak saya, isteri dia dah sebut. Dalam riwayat tu dia duk pujuk anak dia tu. Sebab dia ingat anak tu baik. Nama Kan'an tu. Dia betul-betul dia ingat anak tu baik. Ya Allah kata apa? Jangan duk bincang dekat aku tentang orang-orang yang tadi. Semuanya mereka akan ditenggelamkan. Iaitu dikala kamu menyaksikan turunnya hujan lebat, jangan sekali-kali kamu merasa kasihan terhadap kaummu. Jangan pula kamu merasa sayang pada mereka, lalu kamu mengharap agar azab itu ditangguhkan daripada mereka. Barangkali mereka mungkin beriman. Kerana sesungguhnya aku telah menetapkan bahawa mereka adalah orang-orang yang ditenggelamkan disebabkan kezaliman dan kekafiran mereka. Kisah mengenai hal ini panjang lebar telah dikemukakan dalam tafsir surah Hud. Firman Allah Ta'ala lagi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, fa iza stawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulki faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidh dhalimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan apabila kamu sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama dengan kamu berada dalam bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada orang-orang yang zalim. Ya Allah, selamat tu puji ya Allah. Syukur pada Allah SWT. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lalu Nabi Nuh alaihi salam melaksanakan perintah ini seperti yang telah diperintahkan oleh Allah. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah pun perintah, dan Nabi Nuh pun berkata, naiklah kamu sekalian sallallahu alaihi wasallam Muhammad ke dalamnya. Kemudian dengan menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ini doa bila kita nak naik kapal laut. Kan? Kapal laut. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Saya disebut dengan nama Allah waktu belayarnya dan berlabuhnya. Kemudian dia pun bergerak berlayar. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam pun berdoa dengan doa yang kedua tadi ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wa qur rabbi anzalna munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin, dan berdoalah ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Lalu firman Allah, inna fi dzalika laayah, sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah. Artinya sesungguhnya pada kejadian itu yang diselamatkannya kaum mukminin dan dikasarkan orang kafir, benar-benar terdapat tanda-tanda dan bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan kebenaran para nabi tentang apa yang mereka sampaikan daripada Allah yang maha berbuat segala sesuatu yang dikehendakinya.
lagi yang maha mengetahui segala sesuatu. Dan firman Allah, wa in kunna lamubtalin, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nabi Nuh itu. Baik, ini kita tengok sikit kisah Nabi Nuh AS. Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam Muhammad merupakan Nabi yang berada di turutan yang ketiga setelah Nabi Adam AS. Nabi Adam, Nabi Idris, bila sejumlah 124,000 para Nabi dan 313 para Rasul. Nabi Nuh duduk di nombor yang 3. Nabi Nuh sendiri merupakan keturunan Nabi Adam yang ke-9. Imam Ibn Katsir menyebutkan bahawa jarak di antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam AS 10 abad. Satu abad apa tuan? Apa? 100 tahun. Kalau 1000 tahun? Satu kurun apa satu kurun? Teruk juga lembaga. Jadi Nabi Nuh dengan Nabi Adam AS sekitar sallallahu alaihi Muhammad 10 abad. Bila daripada Nabi Adam AS itu berkembang tauhid kepada Allah ni berkembang, tapi daripada zaman Nabi Idris sampai Nabi Nuh AS ni tempoh itu agak panjang. Bila tempoh agak panjang ni sallallahu alaihi wasallam menyebabkan manusia yang duduk pada waktu tu daripada mula menyimpang sebab tak ada rasul, tak ada yang membimbing. Sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu tu depa mula menyembah patung-patung yang depa anggap sebagai Tuhan. Depa ikut perbuatan-perbuatan nenek moyang daripada dulu yang mula buat patung. Kesnya ada orang-orang saleh, ada dua orang saleh, seorang nama Wad, seorang nama Suwa. Dua ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad selalu diajar orang untuk bertakwa kepada Allah. Tapi bila depa ni meninggal, iblis dah mula buat perancangan. Perancangan iblis bukan tempoh dekat, ni long term punya investment. Long term punya planning. Perancangan masa panjang. Sebab dia tahu waktu buat ni tak ada apa lagi. Tapi tu mungkin 100 tahun akan datang tu, dia akan ada impact dia. Lalu apa dia buat? Dia cadangkan, dia bisik-bisikkan kepada orang-orang yang mengikuti dua orang soleh ni, mari kita buat satu binaan supaya kita sentiasa ingat depan ni bila daripada datang. Buat satu bentuk, kita ukir muka jadi macam muka dia supaya nanti kita boleh ingat dia dan peringat kita untuk kita banyak ibadat pada Allah. Maka mula mereka buat ni sallallahu alaihi wasallam Tuhan ni, saya bukan buat Tuhan, buat apa ni sallallahu alaihi wasallam berhala ni untuk mengingati Wad dengan Suwa ni. Kemudian tuan-tuan, setelah berapa lama subhanallah, pada waktu awalnya orang keilmuan, keimanan tentang Islam tu masih duk terjaga lagi lah. Tapi bila makin lama makin generasi apa semua, iman ilmu agama tu dah makin pudar, maka iblis pun mula membisik-bisikkan bahawa inilah Tuhan kita. Demikianlah cara dia iblis melakukan tipu dayanya kepada manusia. Sebab tu Nabi SAW larang siap-siap kita jangan simpan patung dalam rumah. Tak boleh simpan patung dalam rumah, patung-patung yang display tu. Di Thailand sampai dekat Wang Kelian beli rimau di atas kereta rosak tu. Beli bear, comel. Siapa beli bear ni? Nenek. Dia pergi ikut rombongan, pergi Wang Kelian, pergi shopping, balik-balik tuan-tuan bawa balik bear, comel je, gebu je. Taklah nenek tu duduk dekat situ, cucu mai tengok ni comel sangat ni, jangan nak pegang, tutup ni. Bila tok meninggal tuan-tuan sekalian Sayyidina Muhammad, mai kemudian jangan nak pegang, tutup ni. Mai zaman cucu tu pun, ni jangan duk kacau ni, ada penunggu dah ni. Ingat lu kecil apa? Kecil pinang tu pun dia takut dah menunggu daripada dah. Tumbuk tu yang tumbuk pinang. Bobek tu, orang tu tak ada gigi. Dia tak ada gigi, dia nak ngunyah boleh. Pinang dengan daun apa tu? Sirih tu. Sirih, lepas tu bubur kapok, bubur pinang tu. Gedebak, buah dalam mulut makan. Kan? Kita duk tengok lah tu, kita makan tu. Bila dia mati pekat tak berani pegang tu. Tu jaga bebek tu dah menunggu.
Syaitan pun pandai tu dah. Ada siapa ada ambil. Oh ini barang rare ni. Balik tak rumah, syaitan pergi kacau. Dia pergi tak balik. Dia kata, rumah aku kena kacau. Memang benda tu batu semua dia kata. Dan akhirnya mai zaman 10 tahun, 20 tahun, lepas tu mai zaman cucu cicit tu. Ni lah yang duk jaga rumah kita. Rupanya tu dia pun fitnah tu dengan Tok Wan ni bawah. Dia pun sakit, main hujung-hujung ni depan sakit tu dah. Tak ada bagi apa. Ni saka Tok Wan bagi. Padahal Tok Wan ni bukan bagi saka dia, bagi pusaka. Dapat rumah, dapat tanah. Dia boleh fitnah Tok Wan ni. Ni kata orang tu dulu main ni buka kebun apa semua, buka tanah. Dia dah baik jin belah. Padahal orang tu tak belah pun dah. Dia sakit macam mana? Ni kan subhanallah, fitnah kesian kau. Allah sebab syaitan. Dia bukan ambil tipu, bukan tipu lama-lama tu. Lalu tuan-tuan akhirnya mereka menyembah berhala. Bila mai Nabi Nuh AS duk mula ajak dakwah apa semua tuan-tuan sekalian untuk sembah Allah, tuan-tuan mereka tak mau beriman. 480 tahun Salih alaihi wasallam, waktu usia dia 480 tahun, dia diangkat menjadi rasul. Dalam dua ayat sebut 480 umur 900, kira umur 1000 lah senang. Kalau umur 1000 tahun, 480 tahun tu macam umur 40 tahun kita lah. Tak nak saya kata apa? Tu ada anak dara seorang duk cari calon suami, umur berapa? 250, muda lagi lah. Gitu lah. 450 tahun angkat jadi rasul. Tuan-tuan, dakwah sampai usia ada 950 tahun. Berapa orang ikut? 70, 80 orangnya. 70 atau 80 orangnya. So maksudnya bukan jumlah ramai pengikut itu menunjukkan berjaya dakwah. Faham tak? Kalau cerita ramainya pengikut itu berjaya dakwah, maksudnya Nabi Nuh fail lah. Tapi Allah tanya dah, wahai Nuh, berapa orang ikut kamu? Dah. Allah tanya, hal balighta ya Nuh, kamu nyampai tak? Dah telah aku sampaikan, selesai. Kita nanti umat Nabi Muhammad, Allah panggil jadi saksi pada Nabi Nuh AS. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, yang ikut Nabi Nuh siapa? Orang miskin. Orang kaya tak mau ikut, pasal orang miskin tu kat situ. Dia bagi syarat, wahai Nuh, kalau kamu nak kami ikut kamu kena buang ni orang miskin ni semua buang, baru kami akan ikut kamu. Nabi Nuh tak mau buat macam tu. Akhirnya tuan-tuan sekalian, Salih Asimat, bila mereka tu, mereka mula duk provok Nabi Nuh AS. Dia kata apa? Bila bala nak turun ni? Awak kami duk buat apa tak turun pun bala? Saya teringat abang kakak tu kata sebut tu. Dia kata abang kakak pun siapa tak tahu. Dia kata kalau bala nak turun kat saya, turun bala lama dah. Dia kata abang tu, abang yang pakai kain telekung tu ni pergi umrah. Oh ni pandai dia buat video dia kata apa? Dia kata apa? Allah tu God lah. Orang Arab kata Allah, orang putih kata God. Sama lah. Itu kita ni kena open sikit, kena bercampur orang pun kita tahu. Astagfirullahaladzim. Saya mana ni dah? Dia duk undang, dia kata, bila nak turun balak ni, bila turun balak ni? Akhirnya Nabi Nuh AS diberikan oleh Nabi SAW, diberikan oleh Allah akan Salih Muhammad panduan untuk membina bahtera. Dan dia bina bahtera itu selama 40 tahun. Selama dia bina bahtera itu diuji dengan kesabaran dia. Orang kata dia gila, orang kata dia macam-macam. Menurut Ibn Abbas, bahtera Nabi Nuh tu panjang dia 1200 hasta, lebar dia 600 hasta. Ni satu hasta ni. Ni satu hasta. Saya tak tahu lah, mungkin lebih kurang satu kaki biskit pun. Hasta kita kecil dah lah, pakai hasta kita kan ni. Bukan hasta Nabi Nuh. Hasta Nabi Nuh bukan. Ni hasta kita lah ni. Hasta umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam AS 60 hasta. Kan? 60 hasta. 1200 hasta. Panjang dia. 600 hasta lebar. Ada 3 tingkat. Bahtera Nabi Nuh ada 3 tingkat. Ibn Abbas cerita. Tingkat pertama bawah ni untuk binatang-binatang. Dia main sepasang-sepasang semua. Termasuk yang kecil-kecil, semut apa semua ada tu. Semua ada, sepasang semua. Tingkat tengah untuk manusia. Berapa orang duduk?
80 orang. 10 orang tu. Tingkat atas sekali untuk Sallallahu para ni burung-burung yang duduk kat atas sekali. So 3 tingkat. Waktu tu Allah lemahkan mereka, Allah tidurkan mereka. Sepanjang dalam riwayat sebut 150 hari. 150 hari yang tenggelam tu, yang duduk atas tu 150 hari tu, Allah tidurkan binatang-binatang ni. Supaya yang buah ni tak makanlah yang kecil buah semua tu lah. Begitu. Jadi 3 tingkat. Atas sekali dah penutup sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu itulah yang berlaku sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan akhirnya macam mana tanda waktu sebelum naik tu dah 40 tahun duduk buat 40 tahun duduk buat. Kemudian tanda yang Allah bagi Nabi Nuh AS untuk pergi naik atas kapal itu bila muncul air daripada pemanggang roti, tempat dia bakar roti tu macam oven tu, muncul air dari Allah dalam Quran. Saya lihat sebab surah Hud. Dikeluar oleh tanah. Itulah. Dia keluar ke bawah tu. Itulah tanda dia Allah sebut dalam surah Hud. Ayat yang ke-40. Saya sebut memancar tanur yang memancarkan air. Waktu itu muatkan ke dalam bahtera itu di masing-masing binatang yang sepasang jantan dan betina. Dan keluargamu kecuali orang yang terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama Nuh kecuali sedikit sahaja. Isteri Nabi Nuh tak beriman. Daripada awal lah dia tak ikut. Salah seorang anak dia nama Kanaan kita cerita tak beriman juga. Hanya ada 80 orang saja yang beriman. Dia ikut Nabi SAW, dia ikut Nabi Nuh AS. Haiwan-haiwan darat Allah kumpulkan, duduk di lantai pertama, lantai kedua manusia, lantai ketiga semua jenis-jenis burung. Lalu Allah dan semua dah masuk, maka ditutup kapal itu. Allah turunkan hujan, naik keluar daripada celah-celah bumi, tak ada tempat melainkan semua ayat keluar. Dan akhirnya semua Allah tentu sekalian sallallahu Muhammad, isi perut bumi pun bergolak dan bergerak dengan gerakan yang belum pernah terjadinya, sehingga sallallahu Muhammad mengakibatkan bumi seperti bola air untuk kali pertamanya sallallahu Muhammad, dan tak pernah berlaku selepas daripadanya. Lalu tuan-tuan sallallahu Muhammad, dan akhirnya berlangsung kisah ni tuan-tuan selama 150 hari. Duduk turun ambing sebagainya, dan akhirnya Allah perintahkan air untuk surut, dan mereka pun sallallahu terdampar di satu tempat yang namanya Bukit Judi. Bukit Jud. Waktu tu ada anak Nabi Nuh AS, ada 3 anak Nabi Nuh, Sam, Ham dengan Yafid. Ni 3 anak ni lah yang akhirnya jadi keturunan seluruh manusia. Itulah tuan-tuan sebuah sikit daripada kisah Nabi Nuh AS yang kita boleh ambil pengajaran daripada doa dalam yang ke-37 ni. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita semua. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.